Didik TV KPM. Ahlan wa sahlan, kembali bersama saya Mas Sufian Azman di Didik TV KPM. Hari ini kita dalam mata pelajaran Al-Manahij Al-Ulum Al-Islami tingkatan 4, iaitu ilmu usul fiqh. Kepentingan dia, daripada mana dia datang dan bagaimana perkembangan ilmu usul fiqh. Dan saya rasakan murid-murid di rumah sana pun dah dapat sedikit kefahaman tentang usul fiqh ni. Sebab biasa dengar fiqh ni usul fiqh pula kan. Dan apakah yang akan kita kongsikan kepada murid-murid kita di rumah pada segmen kali ini, Ustazah? Okey Aiman, masa pun dah mencemburui, tinggal berapa minit je nak habis kelas lah kalau ikutkan kan Aiman kan? Betul. Tapi sebelum Ustazah nak soal ataupun nak ulang kaji, recap balik apa benda ataupun kita ulang balik apa yang kita pelajari hari ini, sebab kita dah tahu dah tadi ta'rif ilmu usul fiqh, kemudian kita dah tahu maudhu' ilmu usul fiqh dan ahamiyah summa wadi' ilmu usul fiqh. Jadi siapa yang pelopornya, dan akhir sekali kita tahu tentang ahamiyah kepentingan ilmu usul fiqh tadilah. Jadi Ustazah nak buat latihan sikit lah hari ni Aiman. Sebelum kita habis kelas kan. Jadi kita kena buat latihan sikit. Barulah kita tahu faham ke tak faham ni. Kalau faham dapat jawab. Kalau tak faham terpinga-pinga. Macam tu. Terpinga-pinga. Okay? Jadi kita tengok balik soalannya. Ikhtar al-ijabatis sahihah. Penting sekali baca arahan soalan. Iqra as-su'al bil jayyid. Baca dengan baik ya. Sebabnya kadang-kadang pelajar ni tak baca arahan soalan. Tengok terus tengok soalan, terus jawab. Confident terlampau tinggi. Okey, sangat yakin kan. Jadi kita tengok ikhtar al-ijabah sahihah min maudhu'at ilmu usul fiqh. Tadi dia nak perbahasan. Soalannya kat sini dia nak maudhu'at, perbahasan ilmu usul fiqh. Adakah al-adlu? Adakah dhabtu usul istidlal? Adakah kaifiyah istifadah minal adillah? Anak murid di rumah boleh cuba jawab sama-sama. Jadi, apakah jawapannya Aiman? Mahwal ijabah, amah yal ijabah. Saya bagi tu dekat murid rumah tu. Jim. Okey, Jim. Min maudhu'at ilmu usul fiqh. Betul ke Ustazah? Aiman kata Jim, kita tengok betul tak, keluar tak jawapan kat situ. Jim. Okey, ahsan tak Aiman? Okey, anak-anak murid kat rumah kalau dapat jawab betul, arti ahsantum aidan. Okey, maudhu'at dia nak perbahasan ilmu usul fiqh. Okey, jangan jawab maudhu'at ilmu usul fiqh tak tahu. Kita tulis jawapannya maudhu' ilmu usul fiqh jawapannya usul salah. Jawapannya. Bukan, dia tanya tajuk, dia tanya perbahasan. Jadi kita dah hafal tadi kaifiyah istifadah minal adillah. Okey, soal usani. Awwalu kitab kutiba fi usul fiqh. Tadi kita ada baca juga kitab Burhan, Jamul Jawami', kita baca kitab Risalah, kitab Mustasfa. Nama-nama kitab tadi kita dah baca. Tapi dia nak awwalu kitab kutiba fi usul fiqh. Jadi jawapannya apa tu anak-anak kat rumah? Cuba bulatkan. Okey. Yang paling senang sekali. Apa tu? Paling senang sekali. Kita dah hafal dan dia memang mudah sekali nak ingat kan. Dia kata perkataan Melayu juga. Perkataan Melayu juga. Okey. Cuba Aiman jawab. Jawapannya adalah risalah. Risalah. Betul, sahih. Ahsan tak Aiman. Jadi dah right lah. Dah right ni supaya nampak sikitlah betul kan. Okey. Jadi jawapannya adalah Risalah. Mustasfa dengan Jamul Jawami' adalah antara kitab lain lah. Kitab lain. Okey. Tapi dia nak awwalu kitab. Siapa yang tulis Risalah ni tadi Aiman? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lah kan. Sebab Imam Syafi'i lah pelopor. Maka adalah kitab yang dihasilkan. Okey. Ni panjang sikit ni. Anak murid kat rumah pun kena hafalkan lah. Bila soalan macam ni, murid kena hafalkan. Terutamanya ta'rif ilmu usul fiqh. Lepas tu dia nak istilahan. Bukan dia nak lughatan. Kalau lughatan biasanya pendek. Sekarang dia nak istilahan. Jadi kena hafal dulu sebelum jawab latihan. Ustazah, kalau bagi latihan kepada murid kadang-kadang dia suka, dia tengok je buku teks tu, dia salin. Kita bagi latihan macam ni kan, dia terus salin jawapan. Tapi dia tak hafal pun. Bila hari periksa, barulah kelang kabut nak hafal. Jadi habis je belajar topik ni, terus hafalkan ta'arif dia, terus hafalkan apa dia poin-poin penting, barulah tulis jawapan kat sini. Apa jawapannya ya. Kalau tak, pelajar rugi masa. Kita tak tulis jawapan terus. Bukanlah tak tulis jawapan terus, kita tak hafal dulu, baru tulis jawapan. Itu sangat penting. Itu kaedah lah. Kaedah untuk senang semasa peperiksaan nanti. Okey, mesti hafalkan ta'arif ilmu usul fiqh. Barulah tulis jawapan. Jangan buka buku, tulis jawapan. Soalan lain, buka buku, tulis jawapan. Ingat tak? Tak ingat. Tak ingat. Okey, cuba Aiman jawab. Aiman dah hafal agaknya ni.
majmu'ah, qawaid ammah, istikhdam fi hukm syar'i. Betul ke tu? Betul ke tu? Okey. Al-far'iyyah Panjang tu. min adab min adillah at-tafsiliyah. Baik. Kita tengok. Lupa Betul dah, tak? Ustaz. Majmu'ah. Mesti ada majmu'ah. Qawaid al-'amah allati tastakhdimu fi istinbat al-ahkam al-syar'iyyah far'iyyah min adillatiha tafsilah. Ada anak murid Ustazah kan kalau dia menghafal, dia potong-potong. Majmu'atul qawaid al-'amah dia potong kat situ. Allati tastakhdimu dia potong lagi. Fi istinbatil ahkam syar'iyyah far'iyyah dia potong sikit lagi. Lepas tu di akhirnya lah. Itu adalah antara kaedah untuk menghafal dengan mudah. Okey? Ada orang dia boleh je hafal panjang-panjang majmu'atul qawaid amal latihan macam tu kan. Tapi ada setengah orang dia kena hafal pendek-pendek macam ni dan dia akan ingatlah berapa potongan dan barulah dia tulis jawapannya. Oh, teknik dia. Itu teknik menghafal. Okey? Okey, soalan yang kedua. Soal Ustaz ni. Uzkur isnain min mawdu'at ilmu usul fiqh. Tadi kita dah suruh hafal. Mawdu'at ada 3. Ada 3? Tapi Ustaz nak 2 fakat. Alamak. Isnain fakat. Ambil yang pendek je. Ambil yang pendek je. Kaifiyah istifad min adillah. Okey. Betul tak? Betul. Okey, lagi satu. Aduh, yang kedua. Hal al-mustafid. Hal mustafid. Hal Yang pendek. mustafid. Ambil yang pendek yang sahaja. pendek je. Kita jangan ambil yang panjang-panjang. Okey, kaifiyah istifadah minal adillah. Tadi bagaimana kita mengambil istifadah daripada dalil-dalil tadi dan kita tahu keadaan mustafid tadilah. Okey, ambil yang pendek. Jangan ambil yang panjang-panjang. Kita memang tak mampu nak hafal. Lepas tu hafal pula yang panjang-panjang. Lepas tu tertinggal perkataan. Lari masuk tak boleh nak dapat markah. Jadi ahsan tak Aiman. Anak-anak kat rumah pun kena hafalkanlah. Kalau tak mampu nak buat ayat sendiri memang tak bolehlah. Kalau macam ni dia kena hafal. Ada bahagian yang kita kena hafal, ada bahagian yang kita boleh buat ayat sendiri. Kalau maudu'at ni memang kena hafal. Okey. Kaifiyah istifadah minal adillah hal mustafid. Pendek sahaja, tak panjang pun. Okey, seterusnya ajib kullu mimma yati pun sama. Soalan macam ni biasanya duduk kat bahagian ba, okey? Ma min laisa min man. Okey, man wadi' ilmu usul fiqh. Apa dia jawapannya Aiman? Man wadi'. Wadi' tadi pelopor ilmu usul fiqh. Dan dia nak soalan kat sini ada 2. Apa hasil karya dia? Okey, baik. Saya cuba Ustazah. Okey. Al-Imam Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris ke Muhammad Idris bin Syafi'i ke Muhammad bin Idris? Alamak, sudah. Confuse pula dah. Aduh. Okey, tengok kat sini. Ada satu ya? Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Betul lah tu saja buat confuse. Okey. Lepas tu sambung terus. Ya, jadi mu'allafuhu apa dia hasil karyanya? Ar-Risalah. Okey. Pastikan awak dapat soalan terus letak. Oh, ni satu soalan. Ini soalan kedua. Jadi kita akan jawab dengan betul lah kat sini, tidaklah kita tertinggal jawapan. Dan nasy'ah ilmu usul fiqh secara umum je lah Aiman. Agak-agaknya beza antara zaman Rasulullah dengan zaman sahabat ni tadi. Zaman Rasulullah Rasulullah yufti wa yuqdi bima yuha ilaihi minal Quran. Okey, zaman sahabat pun sama juga. Okey. Dua-dua zaman ni pun tidak perlu kepada la yahtaj ilmu usul fiqh. Kadang-kadang soalan dia tanya kat sini apa beza antara zaman Rasulullah dengan zaman atba'ut tabi'in ataupun zaman seterusnya lah. Okey. Dia akan tanya kadang perbezaan. Kalau kat sini dia tanya dia secara umum saja. Jadi cerita sahajalah. Kalau tak dia akan tanya apa beza dalam sahabat dengan zaman atba'ut tabi'in, okey, ataupun zaman tabi'in, adakah sudah diperlukan usul fiqh? Okey, sedikit khulasah dah habis dah. Okey, baik Ustazah. Tapi saya ada satu soalan Ustazah. Okey, apa dia tu? Soalan saya, kalau Ustazah kita ni tak ingatlah Imam Muhammad bin Idris kan. Jadi kita nak letak Imam Syafi'i je. Boleh terima ke Ustazah? Dia nak tulis pendek aja. Okey, kalau dia minta ismul kamil, nama penuh. Jadi anak-anak kena letak nama penuh dia. Okay. Tapi kalau dia tak minta, memang dah tak ingat sangat-sangat ni jawapannya apa benda, tulislah Imam Syafi'i. Doalah supaya mudah-mudahan pemeriksa tu murah hatinya nak tanda dengan baik kan. Imam Syafi'i. Tapi Muhammad tu dah ingat dah. Cuma tahu bin Idris je kan. Okey, baik Ustazah. Apakah khulasah yang kita dapat daripada topik
perbincangan kita pada hari ini Ustazah. Okey, jadi kita kena hafal lah untuk ta'arif tadi semua, dan ini antara poin-poin yang Ustazah keluarkan lah ya. Lam yudawwinu ilmu usul fiqh illa fi qarnis sani al-hijri. Tidak ditulis pun ilmu usul fiqh ni kecuali pada kurun kedua Hijrah. Okay, sebelum tu hanya rujuk kepada dari Quran dan juga hadis. Okey. Dan ataupun ijtihad teruslah. Terus letakkan satu hukum. Dan siapa dia wadih' ilmu usul fiqh? Inilah dia tadi, Imam Muhammad bin Idris. Pendek je namanya Aman. Imam Muhammad bin Idris Takkan fakat. tak ingat kot. Ini memang kita ingatlah kan. Okey, Syafi'i betul. memang dah tokoh dia kan. Huwa wadih' ilmu usul fiqh. Saya nampak macam panjang namanya. Sebenarnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i tu memang kita akan ingatlah. Okey. Okey. Duwina ilmu usul fiqh fi asri atba' at-tabi'in. Tidaklah pada zaman Rasulullah, tidaklah pada zaman sahabat, tidak juga pada zaman tabi'in, tapi masa zaman tabi'in sudah sudah diperlukan kepada ilmu usul fiqh sebab sudah ikhtalata bainal Arab wa ghairul Arab. Dah campur dah. Jadi perlulah, tapi belum lagi duwina. Cuma bila duwina masa zaman atba'ut tabi'in. Okey, bagaimana prestasi pembelajaran saya pada hari ini Ustaz? Ada meningkat ke? Prestasinya Ustazah tengok nampak gayanya sangat hebatlah sangat. Oh, Masya Allah. Nampak fahamlah kat situ. Nampak faham. Mudah-mudahan Aiman dan juga anak-anak murid di rumah dapat sedikit ilmu pada hari ini. InsyaAllah. Dan kita di mana boleh nak dapat tu Ustazah? ilmu Nak dapat bahan-bahan kita pada hari ini. bahan-bahan hari ini kalau boleh kita tengok untuk kitab ni, kita tadi muzakirat tadi kita boleh rujuk, ada terjemahan bahasa Melayu kita boleh baca, ataupun buku teks sekolah kita lah. Dan teks juga sekolah kita boleh dapat di sumberku juga. sumber-sumber rujukan. Okay, boleh tengok anak kan sini kita dah tahu nama kitab risalah. Jadi kita cuba teroka mana satu kitab hasil karya Syafi'i ini kan. Jadi kita boleh tengoklah dan juga kita boleh bacalah antara-antaranya. Okey, baik. Kepada murid-murid sekalian, nak dapatkan apa yang Ustazah kongsi pada hari ini, boleh dapatkan di sumberku. Okey, dan jangan lupa buat latihan untuk dapat keputusan yang cemerlang. Terima kasih kepada Ustazah. Sama-sama. Terima kasih kepada murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini. Ada rezeki kita jumpa lagi. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.